Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Semua sahabat-sahabat Alamaya yang dirahmati Allah, rakan-rakan page Geng Ustaz, pertubuhan pendukung dan pencinta ulama, short form dia Geng Ustaz. InsyaAllah pagi ni kita bersiaran dengan satu tajuk, satu bab yang ana seronok bercerita, bersembang, berkongsi, iaitu kisah hidup, kisah perjuangan, kesulitan dan macam-macam para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini Allah reda dan mereka juga reda dengan apa saja ketentuan dan perintah ataupun larangan daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kita adjust sikit kamera. Okey. Okey. Baik, insya-Allah. Sambil-sambil tu kita kenal dulu. Bismillah. So pagi ni kita mula dengan seorang sahabat besar yang hebat, yang mungkin ada orang pernah dengar nama dia dan mungkin juga ada orang yang tak pernah dengar nama sahabat ni. Dia adalah duta pertama Nabi SAW untuk dihantar keluar daripada Makkahul Mukarramah. Dan boleh disebut sebagai dialah pelopor ataupun dialah yang membuka kunci Islam di Madinah. Dialah yang membuka kunci Islam di Madinah. Siapakah orang ni? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, pemegang bendera Islam dalam perang Badar. Pemegang bendera Islam dalam perang Badar. Seorang pemuda yang hebat. Ana ulang, dialah pembuka kunci kepada Islam di Madinah. Kerana sebelum Nabi SAW hijrah ke bumi Madinah, dialah orang daripada Mekah yang dihantar ke Madinah untuk mengajar Islam. Siapa orang ni? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Baik, kita berkenalan dengan seorang sahabat besar Nabi ni, nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Baik, sahabat-sahabat. Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kita memulai kisah buku ini dengan diri dia, kerana dia duta pertama. Tapi dia bukan orang pertama memeluk Islam. Pertama memeluk Islam di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar lah radhiyallahu anhu. Di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali, di kalangan wanita Khadijah radhiyallahu anha. Boleh nak? Insya-Allah. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka. Remaja maknanya apa? Belasan tahun. Belasan tahun, remaja. Dia belasan tahun. Paling tampan. Oh, handsome. Buat cakap lu. Mus'ab bin Umair ni handsome. Dah lah handsome, kaya. Mak dia kaya. Khunas ataupun Khanas bin Malik ni
antara wanita kaya Mekah di samping Siti Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Mus'ab lah remaja terkemuka paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan ahli riwayat mengatakan masa mudanya dengan ungkapan seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Maksud dia apa? Paling glamour lah sahabat-sahabat. Mus'ab bin Umair ni di Mekah paling glamour. Pasal apa? Kalau kita lah hari ni remaja bawa kereta Porsche, Lamborghini, Audi, kan? Orang semua akan cakap lah pasal dia. Seluar tu harga 3-400, kasut harga 3-400. Orang mesti akan berkata-kata, jadi buah mulut. Pasal hebat. Hebat penampilan, hebat rupa paras. Inilah Mus'ab sebelum Islam. Mus'ab bin Umair sebelum Islam, inilah kedudukan dia sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh? InsyaAllah. Okey, kita dengar lagi nah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, kemewahan. Mak dia kaya. Petik nama sahabat-sahabat, kawan-kawan, share mereka semua insya-Allah. Jemput. Kalau yang lockdown, yang tidak beraktiviti, yang work from home, yang bisnes tak boleh bisnes, kalau tak ada apa-apa, sebelum sarapan kalian dah sarapan, lepas subuh tadi bagi tahu, buka live dekat page Geng Ustaz insya-Allah. Siapa nak menyumbang, nombor akaun ada dekat page tu, kan? Boleh, baik. Dalam lingkungan kesenangan kemewahan, mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda di Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa seperti Mus'ab bin Umair. Dia memang dimanjakan. Mak dia bagi duit ni, ya Allah Tuhan. Dahlah rupa paras menarik, pakaian pula, kenderaan pula. Peruntukan daripada mak dia banyak tiap hari tuan-tuan. Macam-macam beasiswa mak dia bagi. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkinkah anak muda yang serba cukup ini biasa hidup mewah dan manja menjadi buah bibir gadis-gadis di Mekah dan menjadi bintang di tempat pertemuan akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan. Dan sahabat-sahabat rakan Facebook yang dirahmati Allah SWT, kata tuan kitab Dr. Khalid Muhammad Khalid ni, dia kata apa? Cuba kita fikir sekejap, orang yang dimanjakan oleh mak dengan 1001 macam kemewahan oleh keluarga dia, nak tak dia jadi satu masa dia jadi seorang manusia yang tak bercakap pasal lain, hanya bercakap bab keimanan saja, hanya bercakap bab akhirat saja. Dalam masa yang sama boleh tinggalkan dunia mewah yang mak dia tabur, yang mak dia besarkan dengan penuh kemewahan. Nampak tak? Ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah. Dan sehingga sanggup mati syahid untuk Islam. Kita baca habis Mus'ab, sangat-sangat sayu ya Allah. Sangat-sangat sayu. Doakan ana lah, mudah-mudahan ana istiqamah. Kalau boleh perhabis kitab ni pada tuan-tuan, subhanallahil azim. Dalam ni kita ada 60 orang sahabat. Dalam kitab ni ada 60. Rijal Haular Rasul, kitab ni muktabar masyhur. Sahabat-sahabat yang berada di sekitar, yang dikelilingi Nabi, yang rapat dengan Nabi. So dalam kitab ni dibukukan 60 orang sahabat. Tidak termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu alaihim ajmain. Itu memang dibukukan secara khusus lah. Ada yang ulama buat 4 khulafa ar-rasyidin, atau yang ada mengasingkan Abu Bakar satu buku, Umar satu buku, Uthman satu buku, Sayyidina Ali satu buku. Tapi yang ni 60 orang sahabat ni dibukukan. Okey. Demi Allah kata tuan kita. Ada ni, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Zubair Al-Awwam, ada Mu'az bin Jabal, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru Al-As, Salma bin Al-Aqwa. Ramailah sahabat-sahabat besar dalam ni yang lain-lain. Apa nama ni? Abu Musa Al-Ash'ari. Ramai dalam ni, insya-Allah. Bilal ibn Rabah juga ada. Okey, insya-Allah. Baik.
Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan Mus'ab yang baik, ulama menggelarkan Mus'ab yang baik, adalah kisah yang penuh pesona. Dia kata kisah ni sangat-sangat hebat Mus'ab ni. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang dididik oleh Islam, oleh Nabi kita SAW. Macam manakah sosok sejatinya? Peribadi Mus'ab ni macam mana? Okey, so kita masuk. Tadi kata-kata indah, kelopak-kelopak indah daripada penulis tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya kisah hidupnya merupakan satu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi kata, sahabat aku ni umpama bintang di langit, ikutlah mana-mana kamu takkan sesat. Okey. Suatu hari anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mula menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahawa Muhammad menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberita peringatan, mubasyiran wa nazira, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Satu hari dapat berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Boleh? Orang Mekah dah mula berbicara. Dah mula kata, tapi orang Mekah sembang pasal Nabi ni pasal apa? Dia kata Muhammad gila. Muhammad sihir, Muhammad penipu, Muhammad tuduhan yang pada Rasulullah gila, sihir, penipu, syair. Syair tentang yang dirahmati Rasulullah. Ini tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila berita ni sampai kat telinga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, okey. Dia duduk dengan Nabi, dia ajak orang ikut agama dia. Waktu siang hari dan malam, perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu. Siang malam berita ni tersebar di kalangan penduduk Mekah. Berita apa? Berita kerasulan Nabi, berita Nabi bawa agama baru. Di samping itu juga mengatakan Muhammad dah gila, Muhammad dah lawan pakcik-pakcik dah begini-begini. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah SAW dan agama ini, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar. So Mus'ab bin Umair ni ambil perhatian. Kenapa orang bersembang sangat pasal Muhammad? Sedangkan Muhammad ni Al-Amin. Bukannya kaki penipu, pembelit, pembohong. Bukannya tukang syair, dan dia bukan terpemua. Muhammad bukan gila. So ini menarik perhatian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ingat, mula-mula kita baca tadi, dia disebut sebagai seorang remaja. So maknanya apa? Belasan tahun, sahabat-sahabat. Mus'ab memeluk Islam belasan tahun. Menjadi duta Nabi ke Madinah dalam usia belasan tahun. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usianya masih muda, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan. Jadi bunga ni apa maksud, sahabat-sahabat? Maksudnya Mus'ab ni kehadiran dia dinanti. Orang semua suka kat dia. Dia disenangi. Kenapa dia disenangi, sahabat-sahabat? Kita kalau duit banyak, pergi mana-mana pun minum ke apa, kita bayar kan? Orang suka tak kita? Asal ada kedai kopi, orang tu, tu Mus'ab datang. Lepas minum kita hari ni. Tu Mus'ab datang, tengok kereta dia. Tu Mus'ab datang, tengok baju kasut dia, seluar dia. Begitu. Dia dah lah handsome, kemas pula dengan kereta lawa. Contoh, kalau hari ni kereta lah. Duit banyak. Ini Mus'ab. Jadi perhatian, setiap mana tempat orang berkumpul, kalau dia datang, semua pakat seronok. Boleh? Kerana mak dia orang kaya. Ini kedudukan Mus'ab bin Umair sebelum memeluk Islam. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab ada sekali. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair yang mampu membuka semua hati dan pintu. Ini antara sebab Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah. Peristiwa penghantaran Mus'ab bin Umair ke Madinah ni berlaku seawal tahun 8 ke tahun 13, tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Boleh? Tahun 11 nak masuk tahun 12. Tahun 12 kenabian. Sebelum Nabi sendiri pergi ke Madinah,
Mus'ab dah buat kerja menyebabkan dah ramai Islam di Madinah daripada buah tangan Mus'ab bin Umair ni lah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kita baca lagi. Seronok kisah ni, ya Allah Tuhan. Okey. Mus'ab telah mendengar bahawa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Safa di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Mus'ab dengar berita ni, siasat. Rupanya Nabi ada satu port, ada satu markas kat mana? Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam di kaki Bukit Safa. Kalau kita pergi buat haji kan, kalau kita pergi buat umrah kan sahabat-sahabat, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah dekat kaki Bukit Safa tu. Itulah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itulah markas pertama dakwah Nabi secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Situlah markas dakwah Nabi yang pertama. Jadi Mus'ab ni dapat berita Nabi akan berkumpul di situ. Malam-malam Nabi berkumpul dengan pengikut-pengikut dia yang baru peluk Islam. Jadi menarik perhatian Mus'ab. Okey, menarik. Lalu Mus'ab telah mendengar tadi kan tempat jauh tanpa berfikir panjang dan tanpa seorang pun menemaninya, pada suatu senja dia pergi rumah Al-Arqam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorong dia melakukan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia tak boleh. Tuan-tuan, ini sifat hati yang baik, hati yang bersih. Hati yang baik, hati yang bersih, dia tak boleh tahan dengan orang azan. Boleh faham tak? Ini sifat kita kena ada begini sahabat-sahabat. Hati yang baik, hati yang bersih, dia tak boleh lekang dengan Quran lama-lama, rindu. Ini sifat hati yang bersih. Sifat hati yang bersih, macam mana Sayyidina Osman radhiyallahu anhu sebut, hati yang baik, hati yang bersih, dia tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Sentiasa lapar, sentiasa nak baca je Quran. Hati yang baik, hati yang bersih, dia tak suka bercakap benda yang kotor. Kerana benda kotor tu datanglah daripada hati yang kotor. Boleh? Tidak beriman seorang itu sehingga hatinya lurus. Tidak lurus hati seorang itu sehingga kata-katanya lurus. Nampak tak? Berkait. Hati, kata-kata, iman, semua berkait. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga lisan. Waalaikumsalam. Jaga lisan, jaga perbuatan, mata, telinga, kaki, hati, semua jaga. InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mus'ab ni tak senang duduk. Tak senang duduk. Sihat, alhamdulillah Zul. Alhamdulillah. Tak senang duduk. Bila dia mendengar berita tentang Nabi buat dakwah di perhimpunan di rumah Mus'ab, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di kaki Bukit Safa, dia pun pergi di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka dan solat bersama mereka menghadap Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Berkuasa. Itulah markah pertama. Lama tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah. Jumpa anda nanti. Belilah madu sebotol 2, kapsul batu soda zaitun. Itu syifa kita semua yang Allah sebut, yang Nabi sebut. InsyaAllah. Baik, kita sambung. Ketika Mus'ab baru saja duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ayat-ayat Al-Quran mula mengalir dari qalbu Rasulullah. Maksudnya, Rasulullah bercakap tentang ayat Quran di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tadi. Bergema kedua bibir Nabi mengalir sampai telinga dan masuk terus dalam hati orang yang dengar, termasuk Mus'ab. Di senja itu hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk dengan ayat-ayat Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduk. Ia seolah terbang oleh perasaan gembira. Tetapi Rasulullah menghulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba hati yang berubah tenang, damai bagai lautan yang dalam, tenang, sejuk dia rasa. Baik, tuan-tuan. Pertama sini kita sebut Mus'ab ni dia dengar Quran daripada lisan Nabi sendiri yang baca. Lisan Nabi sendiri yang baca Quran.
Sebab tu Quran ni dia syifa. Hati yang keras tara mana pun kita tengok. Kita cuba dengar kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bagi tahu sebelum dia peluk Islam ada satu peristiwa. Sebelum dia dengar surah Taha daripada mulut adik dia, Sayyidina Umar sebelum dia dengar surah Taha daripada mulut adik dia, ini peristiwa yang mula-mula Sayyidina Umar yang berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa dia sahabat-sahabat? Satu hari Umar ni kan, kalau kita baca kisah hidup Sayyidina Umar, dia suka berjalan waktu malam. Kenapa dia suka berjalan waktu malam Sayyidina Umar ni? Kerana kan waktu dia menjadi Amirul Mukminin ada beberapa kisah yang hebat kan. Antaranya apa? Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni, dia tolong satu dia ada suatu sepasang suami isteri nak datang ke Mekah untuk berjumpa dengan Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Sayyidina Umar. Nak datang jumpa Sayyidina Umar. Betul? Lalu malam buatlah kemah di pinggir Madinah nak tunggu siang. Umar pun berjalanlah, Umar buat rondaan. Berjalan, tiba-tiba Umar jumpalah sepasang suami isteri ni duduk dalam kemah. Yang suami ni sedang menunggu orang lalu lalang. Kenapa? Nak minta tolong. Isterinya sedang sarat, sakit, nak bersalin. Umar berkata, tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu sahabat-sahabat, Umar kata tunggu. Umar pun balik kejut isteri dia. Tengah tidur. Yang bangun nak pahala tak? Ini ayat Sayyidina Umar. Yang bangun nak pahala tak? Masya Allah. Kan? Lalu bangunlah isteri. Ya bang nak. Jom kita tolong, ada orang nak bersalin. Ini Sayyidina Umar. Kan? Satu malam jalan lagi. Jalan. Jumpalah rumah yang ibu sedang rebus batu. Tak ada langsung dah makanan, rebus batu. Supaya boleh membuatkan anak dia tenang, kononnya sedang rebus makanan, lalu anak tertidur. Boleh faham tak? Sayyidina Umar. Jadi satu malam, Sayyidina Umar ni keluar, lalu dia tengok Nabi ni nak sebut tentang mukjizat tadi. Yang kita sebut sebagai Mus'ab tadi, bila dengar ayat Quran pada mulut Nabi, terus bergejolak jiwa dia. Tak boleh duduk tenang. Dia nak tahu lebih lanjut tentang ayat Quran yang Nabi baca. Ini sebut mukjizat. Lalu Sayyidina Umar ni tuan-tuan, poin yang nak sebutnya, lazimlah kita baca Quran. Dia akan lembutkan jiwa kita terutamanya. Jangan lekang dengan Quran tiap-tiap hari, sahabat-sahabat. Jangan lekang dengan Quran tiap-tiap hari. Malah ke, sibuk ke, macam mana sikit, bacalah juga. Tak dapat mushaf, handphone pun handphone lah, tak apa. Kalau sibuk dalam kereta dekat pejabat, tak ada mushaf Quran, handphone pun tak apa. Bacalah tiap-tiap hari, jangan tinggal. Okey, insya-Allah. Lalu Sayyidina Umar ni merayap, dia masuk di balik kelambu Kaabah. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada depan Kaabah malam. Ini cerita ni malam. Dia nampak Nabi SAW depan Kaabah. Lalu dia pun menyelinap masuk di balik kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah hitam. Malam pula, gelap. Masa tu tak ada lampu. Macam Kaabah sekarang. Gelap. Dan Nabi tak tahu pun Sayyidina Umar ada di balik kelambu Kaabah. Ini peristiwa sebelum dia Islam. Sebelum peristiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum peristiwa dia perlu Islam, surah Taha daripada adik dia. Okey, lalu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar dengar, Sayyidina Umar pun bermonolog, cakap seorang diri, berkata-kata dalam hati. Sayyidina Umar kata apa sahabat-sahabat? Sedap sungguh syair Muhammad ni. Patutlah ramai ikut dia. Suami isteri boleh berpisah ikut Muhammad.
Anak-anak boleh tinggal, boleh derhaka, boleh lawan mak ayah ikut Muhammad. Sedap rupanya syair Muhammad. Lalu Nabi SAW sampai pada surah Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Ini adalah perkataan Rasul. Ini adalah daripada Allah kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'irin, bukan sekali perkataan tukang syair. Bukan perkataan tukang. Tadi Sayyidina Umar cakap seorang-seorang, Nabi tak tahu pun dia ada balik ke lembu Kaabah. Sayyidina Umar kata sedapnya syair Muhammad. Wa ma huwa biqauli syairin, bukan perkataan tukang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sangat yang beriman. Sayyidina Umar terkejut tuan-tuan. Terkejut Sayyidina Umar. Ya Allah, macam mana Muhammad boleh jawab aku kata sedapnya syair dia kata bukan syair lah. Ayat tadi. Kan? Lepas tu Sayyidina Umar pun melengung sat. Dia kata, oh Muhammad dah tahu. Betul lah. Aku cakap seseorang pun dia tahu. Muhammad betul lah orang kata. Muhammad sekarang pun dah jadi Tok Bomo. Wa ma huwa biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Nabi sambung lagi. Bukan juga perkataan Tok Bomo pawang tukang telik. Bukan. Sedikit sangat yang ambil pelajaran. Yang ambil peringatan. Terkejut Sayyidina Umar. Kata syair Nabi jawab, kata Tok Bomo pun Nabi jawab. Boleh? Kata Sayyidina Umar kata apa? Itulah detik pertama hati aku mula lunak, mula lembut sikit terhadap Muhammad. Itulah peristiwa kali kedua dia dengar surah Taha daripada mulut adik dia sendiri, Fatimah Al-Khattab. Terus dia, sahabat-sahabat, terlepas pedang yang ada kat tangan dia. Jatuh terus dia, terduduk dia. Itu yang dia pergi jumpa Nabi lah fasyadah. Di rumah ni juga rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. InsyaAllah. Baik, itu nak cerita Quran. Termasuklah Mus'ab bin Umair ni sahabat-sahabat. Mus'ab bin Umair ni pun dengar Quran lah. Dengar Quran. Usaid bin Hudlai. Usaid bin Hudlai ni kalau Mekah kita sebut apa nama ni, Sayyidina Umar lah paling gangster. Abu Jahal tak gangster tuan-tuan. Abu Jahal ni dia pakai geng, dia tak berani seorang-seorang. Tapi kalau Sayyidina Umar seorang-seorang, dia tak ada geng. Itu baru betul. Itu di Mekah Sayyidina Umar. Sehingga kan dia nak hijrah pun dia declare depan Kaabah, siapa yang nak isteri jadi janda, siapa yang nak anak jadi yatim, tahanlah aku nak pergi ke Madinah. Ini Sayyidina Umar tuan-tuan, Matur Subhanahu wa ta'ala. Jadi di Madinah, siapa yang jenis macam ni? Di Madinah jenis gangster macam ni ialah Usaid bin Hudlai. Waalaikumsalam. Puan Zizali. Usaid bin Hudlai. Ini di Madinah. Tetapi Madinah ni, Usaid bin Hudlai, gangster dia. Dia dengar ayat Quran daripada Mus'ab. Mus'ab nanti Nabi hantar ke Madinah. Dia orang pertama ke Madinah. Nabi hantar dia dengan ayat Quran Mus'ab. Masuk Islam Usaid bin Hudlai radhiyallahu ta'ala anhu. Kini nak cerita hebatnya Quran. So kita jangan lekang dengan Quran. Boleh ubah perwatakan hidup kita. Boleh ubah perwatakan hidup. Betul. Tapi syarat baca dengan tertib. Pertama baca dengan niat zikrullah. Pertama kita baca niat memuliakan kalam Allah. Kedua, ketiga kita baca dengan niat syifa hati kita. Keempat, kita baca dengan niat untuk beramal apa yang kita baca. Macam-macam niat kita boleh buat. InsyaAllah sahabat-sahabat, niat yang baik ya. Jangan niat buruk pula. Okey? Pukul pada jam. Baru 7.35, kita start pukul 7. 10 minit lagi bless. 7.45 kita berhenti. Okey. Lepas tu, pemuda yang baru saja memeluk Islam tadi beriman, tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usulnya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Bila dia masuk Islam, kata Tuhan kita terus berubah perwatakan dia.
Sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu Taala, kalau kita tengok kan masyarakat jahiliah, kita semua pernah baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat jahiliah Mekah ni perangai dia macam-macam lah, minum arak, perempuan berhala dan macam-macam. Tetapi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ni bila meluk Islam, berubah watak dia. Yang hitam jadi putih, yang kalut jadi tenang, yang judi maksiat boleh tinggal. Tapi kita hari ni yang dah Islam pula pergi buat maksiat. Maknanya apa sahabat-sahabat? Maknanya Islam tidak meresapi jiwa kita. Kita tidak menjiwai Islam, kita masih menjiwai kemungkaran, kekufuran, kemaksiatan. Kita menjiwai benda tu. Sebab tu arahan suruh tutup kilang arak, ada orang pergi sign bagi buka kilang arak. Dia nampak duit lebih besar daripada dosa. Dia nampak duit itu lebih besar daripada murka Allah. Dia nampak duit itu lebih besar daripada redha Allah. Maka dia pergi sign pula untuk buka kilang arak. Lockdown ni. Itu cerita dia. Boleh faham? Ada orang dah suruh tutup kilang arak. Tiba-tiba ada orang pergi buka balik. Pasal apa? Dia nampak duit. Kalau bahasanya ekonomi itu lebih penting daripada kemurkaan Allah. Duit itu lebih besar daripada dosa. Duit itu lebih utama daripada redha Allah. Pasal apa? Kita tidak menjiwai Islam. Sebab itu penting kita berkenalan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Penting kita berkenalan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan insya-Allah kita tahu macam mana perwatakan mereka. Macam mana mereka bermuamalah dengan Quran. Turun ayat ni berkenaan, bahkan Mus'ab bin Umair yang kita baca ni sahabat-sahabat, ada beberapa potong ayat Quran turun khusus tentang diri dia. Ada. Bilal ada ayat Quran dia turun tentang diri dia. Ibnu Mas'ud ada, Ibnu Umar ada. Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi ada. Ibnu Abbas dah tentu. InsyaAllah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita sambung sikit lagi. Ibunda Mus'ab Khunas binti Malik ataupun Khanas binti Malik adalah seorang ibu yang memiliki kekuatan peribadi yang sangat hebat, tegas. Mak Mus'ab ni tegas. Kan? Peribadi dia telah membuatkan dia disegani di Mekah. Telah memeluk Islam. Mus'ab memeluk Islam. Tak ada orang yang dia paling bimbang sekali, mak dia. Mak Mus'ab. Tak ada orang lah orang yang Mus'ab paling bimbang kecuali mak dia. Mak Mus'ab tu sendiri. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Seandainya Mekah dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, padang pasirnya yang luas, sebuah formasi yang mengepung musuhnya, Mus'ab akan menganggap itu mudah. Bukanlah musuh yang berat, tetapi musuhnya adalah ibunya sendiri. Inilah kebimbangan dia. Maknanya orang lain Muaz tak bimbang langsung. Yang Muaz bimbang penentangan daripada mak dia sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba bayang ibu kita. Ibu kita tak suka kita contoh. Ibu kita marah pergi masjid. Macam mana? Nak lawan mak. Ginilah Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat. Inilah kedudukan Mus'ab bin Umair. Dia bukan takut mak dia, tapi dia bimbang takut jatuh derhaka pada mak dia. Boleh nak? InsyaAllah. Kita mohon berhenti situ. Kita akan sambung lagi dengan setiap hari, insya-Allah lepas subuh anak akan bersiaran di sini. Doakan anak supaya istiqamah dekat page Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama aka Geng Ustaz. Tuan-tuan nak berkebajikan, nak salurkan dana duit lebih banyak, tuan-tuan boleh terus ke Maybank kami. Di sana kami ada nak datang ni ibadah korban. Di sana kami ada bantuan cakna COVID-19. Kita akan salurkan. Macam tahun lepas, nak raya lockdown tahun lepas, kita buat 1 kilo penyeri lebaran daging fresh. Kita dapat 20 ekor lebih nak menjelang lebaran tahun lepas. Kita buat satu keluarga 1 kilo ikan temenung di Kedah.
Kita bagi frontliner nasi-nasi dan macam-macam. Gambar buaya dah keluar, kena berhenti. 3 ekor buaya. Tuan Haji Wan Hairul ni tuan-tuan, yang gambar buaya tu adalah naib Presiden Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama ataupun NGO Geng Ustaz. Dan doakan beliau dikurniakan kekuatan. Baru saja discharge daripada Hospital Selayang setelah hampir 3-4 minggu juga Haji Wan kan. Kena serangan COVID tu lah. Stage 5, stage yang agak kritikal sehingga peringkat dikomakan. Alhamdulillah dah kembali sihat dan pulih dah. Mudah-mudahan sembuh daripada penyakit zahir dan batin. InsyaAllah. So tuan-tuan boleh explore Geng Ustaz punya page. Di sana ada nombor akaun. Nak salur zakat boleh, nak salur bantuan fakir miskin boleh, nak buat ibadah korban dengan kami pun boleh. InsyaAllah. So kita berhenti di sini. Besok kita sambung Mus'ab bin Umair lagi. Habis Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak muka surat lagi ni Mus'ab ni. Kita sambung pula Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi insya-Allah. Kisah mereka ni hebat-hebat sahabat-sahabat. Kisah Rasulullah dah tentulah kan. Dah tentu, tak boleh nafi. Lepas tu ini satu lagi hebat. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini juga sosok yang hebat. Lepas Abu Zar Al-Ghifari, pernah dengar nama Abu Zar? Seorang yang sangat-sangat mencintai fakir miskin. Abu Zar Al-Ghifari. Seorang yang sangat mencintai fakir miskin. Boleh? Salman Al-Farisi tadi, daripada kesesatan mencari hidayah, ulama sebut. Lepas Abu Zar, kita pergi pada Bilal ibn Rabah. InsyaAllah anda doakan tuan-tuan semua panjang umur. Anda panjang umur. COVID kembali diangkat. Kita boleh beraktiviti macam biasa. Kita boleh publish kita ni. Setiap pagi lepas subuh. Anda minta izin dengan admin. Untuk anda live di page Geng Ustaz. Setiap pagi lepas subuh. Baca kitab Rijal Hawla Rasul. Sahabat-sahabat Nabi. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Siapa berhajat dengan madu Habbatus Sauda RM40. 250 gram. Madu tualang RM70 sekilo. Kapsul Habbatus Sauda 210 kapsul RM60. Kapsul minyak zaitun RM55 210 kapsul. Kuaci sedap UAN 6 harakat sedap dia. 5 perisa cheese barbecue salted egg spicy dan original. Popiah simpul siput gondang boleh order. Semua tadi ada COD dan ada post. COD kita buat cas sikit lah. Post bayar harga post di samping harga barang, insyaAllah. Nak lebih lanjut boleh WhatsApp Ana sendiri dekat sini. Ini nombor Ana. Ana tulis UAN. Apa tu Ustaz? Ustaz Ahmad Nazri. Ini nombor Ana. Boleh order 0132202749. Okay, terima kasih. Sekadar itu yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kelemahan ilmu ana. Besok insya-Allah pukul 7 kita sambung. Tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah kama nawta'adha bi nuri syamsika abadan ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal jun wal juzami wa min syai'in asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah Tuhan, bukakanlah kami pintu kesihatan, pintu rahmat, pintu keampunan, pintu kebaikan, pintu ilmu ya Allah, pintu taubat, pintu syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.